Secara jujur dan terus terang, kita akui kebelakangan ini ada semacam kecenderungan di kalangan petugas warga polis yang ke arah bertindak bunuh diri. Ada kecenderungan. Kecenderungan itu dikesan seawal 2015-2016. Sebab itu langkah segera pasukan polis, walaupun kesnya angkanya kecil dan rendah, boleh dianggap terpencil berbanding 130,000 kekuatan anggota. Tetapi cara pasukan polis dan KDM bertindak adalah sebelum kita menyusun langkah dan tindakan, kita menganalisa ke semua data melalui kajian-kajian empirical. Misalnya, satu kajian 2014-2018 tajuk kajian penerokaan bunuh diri dalam kalangan warga polis. Ada kajian. 2014-2018 ada 7 kes bunuh diri. Kalau yang berhormat masih ingat, tahun ini saja 2023 kita baru 3 bulan satu kes yang kita anggap high profile di Perlis. Dia bunuh isteri. Di Bayan Lepas dia tembak diri sendiri. Ya. Semuanya itu dalam radar catatan polis. Oleh kerana itu, kita melihat ke semua aspek di mana seorang anggota yang nak diberikan kebenaran menggunakan senjata api, dia tak boleh sama sekali ada tanda-tanda gangguan, tekanan dan sebagainya. Prosedur itu dibuat melalui ikhtiar program yang berterusan sebelum superiornya itu membenarkan senjata dia miliki. Jadi cara kita buat bukan saja memastikan program yang berterusan, tetapi polisi yang nak kita buat tu mesti bersifat data driven policy. Bukan saja satu kajian yang dibuat, sekarang ini pun yang berhormat sedang berlangsung kajian saringan kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi polis dengan kerjasama USIM tempoh Januari hingga Jun tahun ini di bawah urusia R&D polis. Kemudian tahun 2022 telah pun lengkap satu kajian yang membabitkan responden hampir 26,000 anggota polis. Dan daripada semua ini kita kesan emosi positif, emosi negatif dia, dan itu memberikan kita panduan sebelum kita memposisikan dia terhadap satu-satu tugas. Biarpun angka itu saya tegaskan kecil, rendah dan terpencil, tapi pihak polis dan KDN tidak alpa, satu nyawa sekalipun berharga. Ikhtiar untuk memastikan insiden seumpama ini tidak berulang adalah keutamaan kami. Terima kasih. Bandar Kuching. Kalau kita melihat bahawa keselamatan negara ataupun keselamatan orang awam berkaitan dengan anggota keselamatan polis ini penting. Tetapi kita kadang-kadang terkejut dengan berita-berita yang berkenaan yang dikatakan tadi sakit mental. Jadi persoalan saya, boleh tak kalau kita lihat sebab dia melibatkan keluarga, rakan sekerja. Kalau ikutkan bilangan ataupun senarai daripada tahun bila yang agak paling banyak dan waktu bulan berapa yang agaknya stres tu memberikan beban kepada anggota polis. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kerana beban-beban yang mungkin kerana beban tugas tu yang berat yang menyebabkan stres itu terlalu tinggi, dan apakah langkah-langkah laporan awal yang perlu dibuat dan siapakah yang bertanggungjawab untuk membuat laporan ini kepada pihak yang lebih berwajib lah, lebih atas. Sekian, terima kasih. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pasukan polis? Yang bertanggungjawab adalah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Buat masa sekarang, mereka punya 109 orang kaunselor di Bukit Aman, di IPK dan di IPD Grade A, di mana OCPD-nya itu berpangkat ACP. Kita ada 711 yang kita panggil sebagai akrab, rakan pembimbing perkhidmatan awam. Baik. Apakah faktor yang menyumbang kepada gangguan kesihatan mental ini? Kajian, saya tak mau ambil kajian awam, saya ambil kajian untuk polis saja. Benar, seperti Seri Gading sebut, yang pertama faktor tekanan. Yang kedua, status kesihatan. Yang ketiga, persekitaran tempat kerja.
Ini 3 faktor utama. Dan bila kita zoom in hasil analisis tu, dapati faktor tekanan tu ya termasuklah berpunca daripada dia kecewa dalam perhubungan, dia ada masalah dalam penyesuaian di penempatan baru, dia gagal untuk mengawal daya tindak diri, dia kesunyian akibat berjauhan daripada keluarga, dan dia ada masalah perkahwinan. Semua faktor ini menyumbang kepada tekanan. Jadi, oleh hal yang demikian, oleh kerana kajian ini menemui unsur yang menyumbang kepada stres, murung dan kebimbangan ini, maka keseluruhan langkah yang dibuat oleh pasukan polis secara responsif bahagian berkenaan adalah mengkaji dari masa ke semasa modul latihan, memperhebatkan lagi program-program sedia ada khusus untuk kita dengan izin address faktor-faktor tadi secara precise dan secara granular, bukan sekadar rambang ataupun tangkap muat. Yang itu adalah keutamaan yang kita laksanakan sekarang. Terima kasih.